Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana, tiadalah ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi kuliah kita. Kita akan sambung kita punya sesi tadabbur kita. Dan sebelum kita teruskan, sama-sama kita perbetulkan balik niat kita, perbetulkan balik hati kita. Mudah-mudahan hati kita pada hari ini masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ajar kita daripada bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Kemudian kita ambil wuduk dan solat pun kita baca lagi alhamdulillahirabbil alamin, surah al-Fatihah. Bahkan 2 kali dalam surah al-Fatihah dalam solat subuh. Lepas tu nanti kita akan solat zuhur. Dan tugas kita memang setiap hamba tersebut mestilah sentiasa panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mula ni. Mudah-mudahan yang kita inginkan ialah Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat yang kita syukuri itu, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, untuk kita nak bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita pun tak tahu. Yang tahu tu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita usaha untuk kita cubalah apa saja bekal yang kita rasa keperluan itu amat penting untuk kita nak bawa menghadap Allah, maka kita bawa. Kalau kita naik flight, ada kargo, kita pilih barang, maka kita pilih barang-barang, banyak benda kita nak bawa, benda-benda yang baik kita nak rasa kita nak pakai dekat tempat yang kita musafir dan sebagainya. Tapi ada hadnya. Tapi kalau nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk nak bawa kebaikan, tak ada had. Bahkan Allah Taala kata, bawalah kebaikan sebanyak mungkin. Benda yang kecil yang kamu bawa, yang kebaikan yang kamu buat, maka akan diperlihatkan. Benda yang buruk pula, kalau kita terbawa ataupun kita sengaja bawa, juga akan diperlihatkan, walaupun sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita bersyukur pada Allah, dan kita harapkan ini adalah salah satu daripada usaha kita untuk kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur pada Allah taala masih lagi dalam keadaan hari ini kita sihat walafiat, masih lagi kita ada lagi masa lapang. Ada orang mungkin tak dapat, terkejar-kejar kerja dan sebagainya. Rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita. Tak semua orang masih lagi dapat macam kita. Ada orang sampai ke akhir hayat dia rasa dia bekerja. Ada orang sampai sekarang yang mungkin dia rasa dia tak sempat, keletihan, penat dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah dapat duduk buat kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat sini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang satu ayat daripada Al-Quran yang kita ambil daripada surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-37. 50, 37. Kita akan baca sama-sama. Lepas tu kita akan tadabbur ayat ni bersama-sama. Okey, jumpa. Okey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar pada masa membacanya, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu, dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Okey. Surah Qaf ayat 37. Surah 50 ayat 37. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan sikit tentang bagaimana untuk kita nak berjalan di atas muka bumi ini dengan proses kita hendak menuntut ilmu, kita nak mengambil ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lukis sikit atas kertas ni. Kalau ingat lagi, tak tahulah pakcik-makcik ingat ke tidak kan. Tapi basically ini atau asas ni, ini adalah rajah untuk macam mana nak menyalakan lampu. Di sini ada power dia, ada bateri, ada kabel dia, ada switch, ada lampu. Ayat ni nanti kita akan tadabbur bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana untuk kita nak menjalani satu proses dapat ilmu, dan kita akan dapat menyalakan lampu tersebut ataupun dapat menjadi kan ilmu tersebut bermanfaat dalam diri kita. Okey. Dalam ayat ni ada 4 syarat sebagai seorang penuntut ilmu yang kita boleh lihat. Yang pertama, inna fi zalika lazikra. Pertama, dia ilmu tersebut dia merupakan zikir ataupun dia berupa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia berupa peringatan untuk diri kita sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran apa dia yang disebut sebagai zikir? Apa maksud zikir dalam Quran? Baca Quran. Quran itu adalah zikir. Zikir ialah peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah, berilah zikir, kan? Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, bagi kita menjadi seorang Muslim yang mengikut Al-Quran, kita menjadi seorang mukmin yang beriman, ingin mengikut Al-Quran, kita nak cari ilmu yang apa? Boleh membawa kita zikir, zikrullah, membawa kita kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iaitu qalbun, dia mempunyai hati. Ada hati. Hati iaitu hati yang sentiasa peka. Kalau dekat sini beritahu, iaitu hati yang sedar pada masa ia membacanya. Pada masa dia membaca tersebut, hari ini kita sedang ikut kuliah kita sedang baca Quran, hati kita connected dan hati kita bersambung dengan apa yang kita sedang baca pada hari itu, kan? Boleh tak hari ini orang baca saja tapi tak jadi tak faham apa-apa? Contoh jadi macam burung kakak tu. Burung kakak tu dia boleh, dia sebut aja apa yang kita ajar pada dia. Dia suruh kita ajar dia bagi salam, dia bagi salam, kan? Saya pernah pergi rumah orang tak habis-habis. Asalah orang nasyid bagi salam. Assalamualaikum. Kita dah jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rupanya burung tiung. Saya tak mahir bab-bab burung ni, tapi yalah ada burung-burung yang boleh meniru suara ataupun meniru bunyi daripada orang lain. Jadi burung macam tu, dia tak bercakap dengan hati dia. Dia sebab dia bercakap apa yang ada pada lisan dia ataupun pada bunyi yang dia sedang keluarkan. Kalau dia belajar bagi salam, maka sampai bila-bila dia bagi salam saja, kan? Tapi adakah dia dapat merasai dengan hati dia apakah makna salam tersebut? Tak dapat. Jadi syarat yang kedua iaitu orang yang sedang proses menjalani proses ilmu, dia kena ada hati. Yang pertama, ilmu tersebut adalah zikir untuk bawa peringatan. Kedua, kena ada hati. Yang ketiga iaitu al-qasama. Dia ada pendengaran yang bersungguh-sungguh kepada apa yang dia dengar. Bersungguh-sungguh terhadap apa yang dia sedang pelajari, bersungguh-sungguh terhadap apa yang sedang dia lihat atau yang sedang didengar dalam YouTube dan sebagainya, bersungguh-sungguh tentang pendengaran dia. Yang syarat yang keempat, wa huwa syahid, dan dia syahid, dia menumpukan fikiran dan juga hati dia kepada apa yang dia sedang didengar. Jadi daripada ayat ini
Saya nak ambil satu petikan daripada Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim anak murid kepada Ibnu Taimiyah, dan termasuk juga sahabat-sahabat dia seperguruan, iaitu Ibnu Katsir dan sebagainya. Mereka ni ulama-ulama yang lama, yang jauh sebelum kita, tapi antara mendapat latihan daripada Ibnu Taimiyah untuk menulis ataupun untuk melahirkan hasil-hasil yang berkaitan panduan-panduan untuk digunakan pada umat pada masa tersebut. Jadi hari ini ada lagi orang ambil kitab Ibnul Qayyim, dah akan dikembangkan dengan keadaan-keadaan semasa. Mereka tak banyak menulis tentang perkara-perkara ilmiah, tapi banyak menulis ilmiah juga. Bukan ilmiah dalam bentuk pengajaran, pelajaran, tapi dalam bentuk pengajaran, mengajak orang ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnul Qayyim dia beritahu dalam 4 syarat ini, dia terjemahkan kepada 4 perkara tadi, kepada 4 perkataan yang dia sebutkan dalam kitab dia. Yang pertama, dia sebutkan antara 4 syarat tersebut ialah yang pertama, muassir muqtadir. Muassir muqtadir. Kita tak ada whiteboard, tak tulis lah. Muassir muqtadir. Maksudnya sumber yang mampu memberi kesan. Sumber yang mampu memberi kesan. Muassir terkesan, muqtadir yang mendatangkan, itulah sumber yang memberikan kesan. Kalau dalam rajah tadi, sumber kita kat mana? Dekat bateri kita, kat power kita. Sumber yang memberi kesan, itu yang pertama. Yang paling penting sekali untuk seseorang tersebut mencari ilmu, mesti mencari sumber yang berkesan. Kita dah jelas dalam tadi, saya dah sebut sumber yang paling besar yang tak akan ada orang ragu, apa dia? Al-Quran saja. Yang kedua, yang mensyarahkan atau yang penterjemahkan balik semula isikan dengan Al-Quran, iaitu hadis-hadis sahih Nabi SAW. Macam mana Quran suruh solat. Sungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagaimana untuk solat? Maka diajar oleh baginda Nabi SAW dengan hadis yang sahih untuk kita mengerjakan solat. Jadi barulah kita dapat mengerjakan solat. Persoalannya, boleh tak kita solat dengan menggunakan hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu? Tak boleh. Bab ibadah mesti guna hadis yang sahih. Kalaulah kata ada yang menerima pendapat dia nak mengambil hadis dhaif sebagai iktibar dan sebagainya. Tapi ini dalam hal ibadah, untuk rujukan kepada Al-Quran. Quran satu kitab suci yang patut kita ambil pengajaran dengan bersungguh-sungguh. Maka panduan yang kita patut pilih pun pasti panduan yang sepatutnya bersih dan suci tulen, iaitu sahih daripada Nabi SAW. Jadi yang pertama, muassir muqtadir, iaitu sumber yang memberi kesan. Sahih, ilmu yang sihat, kan? Sebab itulah bateri tadi kita ambil sebagai satu kiasan kepada rujukan. Jadi kalau kuat lagi rujukan tersebut ataupun kuat lagi bateri tersebut, tentu lampu tadi dia akan menyala lebih kuat, betul. Bila bateri kita weak, kita pakai bateri entah apa-apa je, kan? Bateri yang agaknya tak ada brand apa, hanya balut dengan kertas saja, kan? Adakah dia akan menghasilkan lampu yang baik, penyalaan yang baik? No, tak boleh, kan? Sama juga dengan hari ini. Kalau orang tu dia ambil ilmu yang tidak baik, mungkinlah orang kata, boleh jadi menyala lampu tersebut, ada bateri kuat, okey. Tapi tak ada jaminan untuk nanti kalau rosak nak hantar pergi waranti di mana, kan? Dan tak ada jaminan sekiranya bateri tersebut dapat tahan lebih lama daripada bateri yang berkualiti, bateri yang betul-betul telah disahkan. Dan itulah ilmu pada hari ini, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Allah Taala sendiri yang claim dalam Quran, dia adalah kitab yang benar, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentulah kalau kita nak ambil sumber, kan, muassir muqtadir, yang pertama iaitu Al-Quran itu sendiri dan juga hadis-hadis sahih Nabi SAW. Bahkan kita nak pilih guru pun kena pilih guru yang merujuk kepada asas ilmu yang betul-betul memberi ilmu kesihatan yang baik, kesihatan jiwa, kesihatan fizikal, kesihatan untuk iman kita, kan? Jadi bukan sekadar sumber, orang yang kita nak ambil ilmu tersebut juga perlu kita lihat adakah ilmu tersebut, ilmu yang dibawa olehnya itu ilmu yang sihat, yang bateri yang baik tadi. Kalau tidak, penat aja. Kita masa tak banyak, nak nyala lampu cepat-cepat, dah nak malam ni, kan? Dah nak malam. Kita pun pergi ikut dan
kan. Ini boleh ni, dia kata dia ada bateri, padahal bateri dia tak kuat, ataupun bateri dia bateri yang palsu, bateri yang lemah. Maka kita ambil, kita dalam keadaan masa kita yang singkat, kita nak betul-betul bertahan sampai pagi nak gunakan kuasa tersebut, tapi akhirnya tersangkut juga kan. Jadi ada perjalanan yang betul-betul untuk kita lihat, maka carilah rujukan daripada rujukan ilmu yang betul, dan orang yang menyampaikan itu juga adalah orang-orang yang betul-betul boleh mensandarkan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab itu Imam Ibn Sirin, dia kata apa? Ilmu minad din. Ilmu tersebut adalah daripada agama. Ilmu adalah sepatutnya daripada agama. Sebab itu dia kata apa? Fanzur amman ta'khuzuna. Ilmu itu adalah daripada agama. Sebab contohnya, bila belajar Al-Quran, tentu kita nak belajar Al-Quran untuk kita nak tingkatkan ibadah, nak guna dalam solat, betul. Kita belajar bukan subjek agama pun, nak belajar matematik, kan? Akan jadi tak kalau orang yang tak bersandar kepada agama, dia guna matematik dia untuk menghancurkan kembali agama? Boleh. Sebab itulah ilmu minad din. Ilmu tu adalah daripada agama. Semuanya. Sama ada ilmu tersebut ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dua-dua adalah daripada agama untuk dimanfaatkan kembali kepada agama. Jadi, sebab itu kena lihat. Fanzur amman ta'khuzuna. Ibn Sirin dia pesan, dia kata lihat orang yang menyampaikan tu. Ibn Sirin orang yang sangat strict apabila dia mendapat riwayat ataupun apabila dia mendapat hadis ataupun dia mendapat kisah-kisah daripada orang lain. Sebab itu Ibn Sirin lah yang mula-mula mengeluarkan perkataan sammulana rijalakum. Bila dia dapat hadis daripada orang, orang kata hadis ini adalah innamal a'malu binniyat, periwayat. Lepas tu Ibn Sirin dia lah orang yang selalu mengutarakan, dia kata apa? Sammulana rijalakum. Beritahu aku siapa yang bagikan hadis ni pada kamu, kan? Untuk dia melihat, sebab dia tahu ilmu tersebut adalah sebahagian daripada agamanya, adalah daripada agama dia. Jadi dia lihat betul-betul kualiti sumber ilmu yang dia nak ambil, kan? Jadi sebab apa? Apa yang kita belajar, sumber yang kita ambil tadi, ini nanti apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak naklah nanti kita ambil benda-benda yang kita amal, benda yang tidak sahih. Orang kata tak apalah, kan? Saya lemah, jadi saya pun ikut je lah apa guru tu nak ajar. Saya terima je lah apa Tok Kiai ataupun Tok Habib ataupun Tok apa segala pakai tu nak ajar. Sebab saya ni lemah, saya ikut aja. Kena ingat bahawa nanti apa yang kita lakukan pada hari ini, mungkin Tok Guru kita dia selesai dengan Allah, sebab dia mencari kebenaran ataupun dia usaha, dan kadang dia menyampaikan, dia pun melihat diri dia. Tapi kita, yang kita hanya belajar tapi tidak melihat apakah pengajaran-pengajaran tersebut benar di sisi Allah, maka akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kedua, iaitu mahallun qabil. Kan? Mahallun qabil, iaitu dalam bahasa Arabnya objek yang sihat. Tadi apa? Sumber yang baik, kan? Ilmu yang baik. Yang seterusnya mahallun qabil, kan? Iaitu objek yang sihat ataupun yang boleh diterima. Kalau kat sini dia punya lampu dia. Lampu ni ialah apa? Lampu ni ialah hati. Lampu ni ialah hati. Yang tadi tu qalbun, lahu qalbun. Okey. Kalau kita lihat bateri dah kuat, tapi tiba-tiba lampu ni rosak, putus dalam dia, boleh tak menyala? Tak boleh nyala. Tak boleh nak menyala. Jadi syarat yang kedua tadi apa? Lahu qalbun, iaitu Imam Ibnul Qayyim kata mahallun qabil, iaitu objek yang sihat, objek yang elok. Sebab apa? Itu ialah hati. Hati yang sepatutnya kita jaga. Hati yang sihat, hati yang bersih, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, kalaulah kata orang tu hati dia tak nak terima, kita bagilah macam mana pun tak boleh, kan? Kita buat macam mana pun tak boleh. Yang boleh kita buat apa? Kita doa dia, ya Allah bukakanlah hati dia untuk dia menerima taufik dan hidayah, kan? Hari ini bergaduh-gaduh, bukan sebab apa? Sebab hati tak mahu terima kadang-kadang, kan? Kalau kita rasa kita pun
nak memberikan petunjuk pada orang, kita pun kena terbuka hati untuk nak menerima apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan di hadapan kita, kesusahan, kepayahan yang Allah Ta'ala berikan. Okey, jadi bila hati tertutup, lampu tadi rosak, tak boleh nak nyala. Tak boleh nak nyala. Jadi bila tak boleh nak nyala, maka tak bolehlah ilmu tersebut nak sampai kepada orangnya. Sebab itulah Quran ni sebenarnya untuk siapa? Orang yang hidup ke orang yang mati? Orang yang hidup, kan? Dalam surah Yasin apa? Surah Yasin, in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa zikrun, dan tidaklah ia iaitu zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan Quran yang jelas nyata. Peringatan dan Quran tak dapat dipisahkan. Quran wa zikrun wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan, kan? Liyunzira man kana hayyan. Surah Yasin, kan? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Dia memberikan peringatan kepada sesiapa yang hidup. Quran adalah objek, Quran adalah sifat ilmunya untuk memberikan pengajaran kepada objek yang hidup. Jadi hati yang mati, sebab itulah Quran tak dapat nak bantu, melainkan hanya kita perlu berdoa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi elok balik. Jadi kalau hati yang sudah tertutup, hati kita hari ini rasa nak putus-putus, kan? Banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hampir nak rosak, maka banyakkan balik kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Banyakkan kembali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita dapat manfaat dengan apa ilmu, apa zikrun yang Allah Taala nak berikan kepada kita, kan? Itu az-zikru. Okey. Sebab itulah hati yang hidup dia akan berlawanan sentiasa dengan apa? Dengan hati yang mati. Allah Taala tanya dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah kamu telah mentadabbur al-Quran? Kan? Sebab Allah Taala nak kita tadabbur Quran, tapi hati yang mati tak boleh buat. Hati yang hidup saja boleh lakukan. Okey. Yang seterusnya, apa dia tadi? Dalam ayat tadi, au alqas sama', dengan pendengaran dengan bersungguh-sungguh. Dalam Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Isgha'us sama'. Isgha'us sama', kan? Pendengaran yang normal, pendengaran yang normal, iaitu ibaratnya Swiss yang terpasang. Swiss yang terpasang. Ada telinga, tapi kalau telinga tak pasang, sebab tu orang kita selalu cakap apa? Okey, pasang telinga. Pasang telinga saya nak cakap. Telinga ada tercabut tak tercabut pun, tak ada letak kat dapur ke apa. Tapi kata okey, pasang telinga, aku nak pasang ni, aku nak cakap ni. Kita pun ambil telinga letak kan? Maksudnya untuk kita, ibaratnya kalau dalam rajah tadi, Swiss tadi kita sambungkan, kan? Untuk kita nak menyambungkan daripada ilmu tersebut untuk pergi kepada hati, supaya kalau Swiss tak pasang, penat aja bateri tu, nak power tu, ilmu tu nak bumbang, penatlah nanti hati tu nak tunggu. Apa saya tak sampai. Jadi kena pasang pendengaran. Demikian juga, sebab itulah contoh bila Rasulullah SAW ajar pada sahabat, bila nak pergi solat Jumaat, apa kita patut buat? Mandi. Supaya apa? Supaya kita segar, kan? Sebab apa? Untuk nanti dapat dengar khutbah betul-betul. Dan dalam hadis yang sahih, ada juga Nabi sebutkan, boleh tak kita berjalan ketika khutbah? Ini mungkin kelainan sedikit, tapi untuk perkongsian ni, boleh tak kita bangun? Kalau tak berjalan pun tak apalah. Mungkin masjid hari ni tak sama macam masjid zaman dulu. Dulu mereka boleh bersandar di pohon-pohon tamar, kan, ketika Nabi sedang khutbah. Tapi itu adalah lebih baik daripada apa? Kita gerak-gerak sikit-sikit berbanding kita tidur. Kita ingat nanti kita gerak, nanti lemak kacau orang sebelah tengah lena, tak boleh kacau tengah nak. Tak. Kita bergerak tu untuk kita tu adalah lebih baik daripada kita tidur. Sebab kita tidur dapat pahala khutbah tak dapat. Kan? Kita orang lelaki pergi solat Jumaat, nakkan pahala khutbah tu juga. Jadi boleh untuk kita bergerak, kan, tahan sikit, kan. Kalau untuk dengar khutbah lah, kan, tampar-tampar pipi sikit, kan. Sebab untuk mendengar itu adalah mak penting apa yang nak disampaikan oleh khatib kat depan tersebut, kan. Jadi untuk solat Jumaat kena mandi, bersiap untuk dengar khutbah dengan mandi agar segar. Lepas tu bila pergi dengar khutbah, yang baik ni apa?
melainkan yang lain. Ini masa nak dengar khutbah. Kena duduk dekat dengan imam. Duduk dekat dengan imam. Hari ni semua cari tiang. Tiang kan. Tiang, tua-tua kan. Tak cari tiang, cari bawa kursi kan untuk nak ni. Masa tak boleh duduk, duduk tinggi, duduk bawah pun. Oh, tak apa, boleh. Kalau kita sembahyang tak boleh, itu tak apa. Ni kita saja nak duduk kursi. Duduk tepi-tepi sikit. Duduk tepi-tepi sikit saf depan kan. Tapi kalau sebaiknya ialah untuk kita dekat dengan imam tu adalah lebih baik sebab kita nak dengar. Tapi hari ni mungkin tak kisahlah, sound system dah ada kan. Zaman Nabi dulu sound system tak ada. Dia nak mendengar hadis-hadis Nabi, apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW, maka mereka dekat dengan imam. Tapi tak salah untuk kita amalkan sebab bagi kita sama ada sound system, ada PA system, tapi kita nak mengembalikan syiar Islam yang Nabi ajar untuk dengar khutbah dekat dengan dia kan. Kalau tidak, kita carilah yang terdekat, yang kita rasa kita termampu. Kalau tak larat nak menyandar, carilah mana dinding kat tepi saf yang pertama dan sebagainya kan. Ataupun cari dekat-dekat corong betul-betul kan, kalau betul-betul nak dekat tiang kan. Asalkan kita dapat mencari syiar untuk kita duduk dekat mendengar apa yang khatib sedang katakan. Sama juga bila dengar khutbah, kenapa? Kena fokus dan lihat khatib kan. Tunduk kan. Tunduk tapi tak tahu apa benda, tahu-tahu tertidur kan. Kena fokus dan lihat khatib kan. Khatib sedang bagaimana penyampaian khatib. Hari ni berbeza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khutbah pegang apa? Pedang. Nabi khutbah pegang pedang. Pegang pedang. Tapi hari ni kita tak khutbah pegang pedang lah kan. Takut nanti apa-apa yang berlaku, takut pedang tu pun hilang. Dan tak boleh bercakap ketika sedang dengar khutbah. Kalau bercakap batal pahala Jumaat. Itu Islam ajar bagaimana pendengaran tersebut amat penting. Pasang kan, pasang pendengaran, isra'us sama', pendengaran yang normal. Sebab itulah Suis tadi perlu kita pasang betul-betul. Sahabat Nabi SAW kata apa? Jika ada orang-orang yang terganggu ketika dia sedang menuntut ilmu kan. Dia sedang menuntut ilmu, saya ada pernah kan, tapi ini mungkinlah perangai ataupun penyakit autism dan sebagainya. Tapi ada tak orang yang sedang menuntut ilmu, dia ada rasa masalah, tak boleh, dia rasa tertekan, dia rasa lamanya kan, dia rasa macam alamak, aku rasa macam tak boleh dengar lah kan, macam tuju kat aku, gelisah kan. Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi. Saya suka Ibnu Mas'ud ni, banyak kata-kata yang memberikan saranan dan motivasi. Ibnu Mas'ud kata, hati-hati sebab itu adalah antara jarum-jarum, kamu telah tersusuk jarum-jarum syaitan, talbis iblis. Maksudnya iblis nak cucuk-cucuk kita supaya kita yang jadi tak tenang. Sebab itulah mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa pun kita isti'azah, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah-tengah pun belajar, datang rasa tak tenang nak belajar, baca balik auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, yang keempat, dalam proses kita menuntut ilmu, iaitu kena ada apa? Syahidun qalbi. Tadi kan, wa huwa syahid, syahidun qalbi kan. Iaitu hati yang menyaksikan ataupun konsentrasi tidak terputus untuk menerima proses ilmu. Wire tadi tu tak elok je, tak adalah dalam tu terputus-putus, kena gigit tikus dan sebagainya. Barulah ilmu tersebut akan berjalan dengan baik. Daripada proses dapat ilmu pergi kepada hati, pendengaran, dan kabel tersebut ataupun apa tadi, syahidul qalbi itu dia tidak terputus. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil adamul mani. Adam kan, bukan Adam, hamzah. Adam tu Nabi Adam. Ain dal mi, tiada Adam, tiada mani, tiada penghalang. Jadi itulah proses nanti akan mengalirnya ilmu dengan baik, ilmu yang sihat, iaitu ilmu yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hati yang baik, hati yang tak putus wire-wirenya, hati yang terang, hati yang bersih, digilap dan dibersihkan dari pendengaran-pendengaran yang tercantum dan juga kabel yang baik. Maka lahirlah satu proses ilmu yang baik yang kita boleh amalkan. Okey. Jadi daripada ayat tadi, ayat ke-37 tadi, hari ini kita ambil satu ayat untuk kita dapatkan intipati ataupun tips. Jadi bila kita menuntut ilmu, maka selalulah untuk kita bermuhasabah
bagaimana Quran mengajar kita untuk mencari ilmu. Kan? Sebab proses ilmu ini akan berada di mana-mana. Kita belajar sekejap lagi, kita tengok kereta, terbabas kereta tu sebab dia tak ambil side langgar divider. Maka itu proses untuk kita mendapat ilmu. Rupanya kalau nak selekoh kat situ, maka kena ambil lajak sikit. Sama juga kita baca hari ini berita. Orang ini, saya baca berita pagi tadi daripada India. Seorang banduan India, dia kata perogol tak boleh dipersalahkan, kan? Mungkin kalau kita boleh faham, jangan salah 100%, kan? Dia kata apa? Perogol tak boleh dipersalahkan. Yang salah tu siapa? Perempuan. Keluar tengah malam, pergi bar, pergi kelab malam, pakai seksi, kan? Itu dalam berita. Kan? Jadi ada pengajarannya juga, walaupun taklah 100%. Yang hang pergi rogol orang tu siapa suruh juga, kan? Salah juga, kan? Maksudnya dia kena jaga iman dia. Tapi ada betulnya juga. Jadi pengajaran kita boleh terima dengan ilmu yang baik tadi. Kita nak belajar dengan pendengaran, dan hati kita tu dapat menerima ilmu yang pelbagai. Sebab itulah bila kita belajar dengan sumber yang baik, pendengaran yang baik, hati yang baik, penyambungan konsentrasi yang baik, sebenarnya ilmu yang kita belajar tu untuk siapa? Untuk kita balik nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidaklah kita kata, bila kita kata ilmu kita, sumber kita tak sihat, kan? Ilmu kita nak belajar sumber kena sihat. Yang sedang kita risaukan ialah apa? Sumber ilmu kita. Hari ni ilmu kita sumber sihat tak sihat. Bukan kita nak cari kesalahan orang. Orang tu mengajar apa? Pakai kitab hadis dhaif, kan? Itu nombor 2. Nombor 1 ni kita lihat balik dalam diri kita. Aku ni dah cukup beramal dengan hadis sahih ke belum? Ataupun hadis dah sahih dah, tapi ilmu tak sahih lagi, ataupun diri tak sahih lagi. Ustaz saya pernah kata dulu, satu hari dia mengajar saya, dia menangis depan pelajar-pelajar kuliah. Dia kata, macam mana ni? Dia kata, kan, anak ngajar hadis sahih, tapi anak ni tak sahih lagi. Patut anak tak boleh ngajar benda ni, kata, selagi tak amal. Dia kata saya macam tu. Jadi itulah patutnya kita lakukan. Ilmu yang kita belajar, bukan kita nak judge orang. Orang tu macam ni, ustaz tu macam ni, pelajar tu macam ni, sumber buku tu tak faham apa, kan? Hari ni Quran lagi cantik. Quran aku lagi cantik lagi daripada Quran hang, kan? Quran aku buatan Malaysia, Quran hang buatan mana, kan? Jadi sumber yang kita nak belajar tu ada untuk kita melihat balik diri kita. Sama juga bila belajar, sumber dah okey. Lepas tu hati yang nak dapat terima sumber ilmu yang baik semua yang di luar ni. Hati siapa yang bila kita nak amalkan? Hati kita sendiri. Hati kita. Jadi hari ni kita dah cek belum hati kita, kan? Sebab itulah kadang-kadang kita sama-sama pergi kuliah, A pergi kuliah, B pergi kuliah Quran, sumber yang baik tadi, C pergi kuliah Quran Sunnah, D pergi kuliah Quran Sunnah. Semua orang kata dia pergi kuliah Quran Sunnah. Tapi bila kita fikir balik, lampu tersebut yang mana satu yang menyala lebih baik? Padahal sumber dah sama, kan? Jadi kalau kita, mungkin kehidupan kita tak jadi baik lagi, ataupun lampu kita tak okey, maka kita perlu risau lampu kita tu macam mana kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sumber yang baik, bateri yang sumber dah baik, lampu yang patut kita cek, lampu siapa? Lampu kita. Rumah kita nak gelap, nak asar sekejap lagi, dan nak masuk senja. Tiba-tiba kita nak cari lampu, nak nyalakan. Boleh tak kita pergi ambil lampu orang, letak kat rumah kita? Tariklah kau punya lampu, panjangkan sampai ke rumah aku. Tak sesuai. Kita sendiri patutnya menerangkan rumah kita. Kita sendiri patut menerangkan hati kita. Dalam kubur nanti, semua nafsi-nafsi, diri masing-masing. Siapa yang boleh jaga kita? Diri kita sendiri. Masa tu dah tak ada orang lain. Bahkan kena ikat lagi dengan kain kafan. Bahkan kena tindih lagi dengan kayu. Kena tindih lagi dengan tanah dan sebagainya. Jadi hati di atas dunia lagi, yang patut kita cek hati siapa? Hati kita. Sama juga dengan pendengaran. Pendengaran, bukan pendengaran orang yang kita risau. Apalah orang tu tak dengar cakap orang. Orang tu tak dengar cakap orang, kan? Orang tak nak dengar cakap aku, kan? Kita yang kita risaukan, pendengaran tu pendengaran kita. Aku dah dengar cakap Allah ke belum? Aku dah dengar hadis Nabi SAW ke belum, kan? Aku dah lakukan yang apa aku dengar ke belum? Aku dah bertindak dengan apa yang aku dengar ke belum, kan? Sebelum kita memikirkan tentang pendengaran-pendengaran orang lain. Jadi lihat tentang pendengaran kita sendiri,
Dan lepas tu konsentrasi tu tentulah konsentrasi kita kena jaga. Dalam keadaan hari ini, insya-Allah semua kita ni ada nak lampu yang sihat. Ilmu kita pun insya-Allah kita sentiasa menapis dan kita melihat ilmu yang betul-betul sumber yang baik. Dan pendengaran kita pun kita nak jaga sungguh-sungguh. Ya betul susah sebab syaitan mengganggu. Tapi yang penting juga yang selalu kita lihat apa? Konsentrasi kita tu sentiasa jangan terputus-putus. Terputus digigit tikus cepat balut balik kan. Repair balik. Terganggu tikus tu maksudnya nafsu lah. Nafsu gigit. Dia kata hang jangan buat macam ni kan. Dia kata hang tengok orang tu. Hang tengok orang ni. Hang dengki sikit dengan orang tu. Hang apa kan. Ataupun bahasa Kedah lah kan. Bahasa saya lain lah. Jadi maka repair balik kan. Sentiasa istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus kena gigit kat sana, sambung balik. Macam mana cara pun yang kita boleh sambung dengan apa yang diajarkan oleh sumber kita yang benar tadi, maka lakukan dengan sebaik mungkin. Insya-Allah maka dengan kita mengambil iktibar dan kita melihat ilmu tersebut, iktibar tersebut untuk diri kita, insya-Allah Allah Taala akan bukakan jalan asalkan niat kita ingin kembali untuk apa? Memperbaiki amal baik kita. Dan Allah Taala akan bagikan kebijaksanaan. Kita nak cari sumber yang sahih, betul daripada Quran dah ada, tapi nak faham Al-Quran pun kita perlu usaha dan tambah lagi usaha kita. Bagaimana untuk kita nak faham Al-Quran? Dengan cara macam mana? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari penolong-penolong di kalangan orang-orang yang beriman, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan redha tersebut maka hati kita akan lebih terbuka. Istighfarkan banyak-banyak supaya hati kita sentiasa tenang dan ingin menerima pengajaran-pengajaran yang apa Allah Taala hadirkan untuk kita pada hari ini. Insya-Allah Allah Taala akan bukakan jalan untuk kita nak kembali kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga yang dulu atuk kita pernah tinggal. Syurga yang pernah didiami oleh manusia, iaitu yang bernama Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Maka kita hari ini insya-Allah dalam kita usaha pada hari ini, kita akan claim balik, ya Allah, kami nak masuk syurga. Kami nak masuk syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami nak di atas muka bumi ini nak hasanah, wa fil akhirah hasanah. Hasanah di akhirat termasuklah dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat surah 50 ayat 37 tadi apa dia? Yang pertama zikra, syaratnya, kemudian qalbun, lepas tu ada sam'a, pendengaran, dan syahid. Dan untuk proses kita nak mendapat ilmu dan nak belajar menjadi penuntut hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bergelar mahasiswa dalam braket apa? Bukan sarjana, bukan PhD, tapi apa? Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Taala akan bukakan jalan dan kita akan menjadi orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat je untuk hari ini dulu Jadi insya-Allah satu ayat tapi ringkas dan dapat pegang empat perkara ini, sentiasa beringat untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Yang penting sikit-sikit tapi amal. Bukan banyak-banyak tapi lost. Sikit kita try amal. Empat perkara ni kan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu